Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen, Continuous Improvement. Terima kasih kerana sudi singgah ke channel CM Kaizen dan hari ini cikgu akan kongsikan tentang topik sejarah tingkatan 5 KSSM di bawah tajuk 5.2 Perkembangan Idea dan Usaha Pembentukan Malaysia. Jom kita terus kepada perkongsian saya yang berikutnya. Okey, kita lihat kepada pecahan 3 idea ini. 3 idea. Yang pertama iaitu idea pegawai British, idea penduduk tempatan dan idea yang ketiga adalah rasional idea pembentukan Malaysia. Okey, yang pertama kita lihat kepada idea pegawai British. Idea ini telah diberikan oleh Lord Brassey iaitu pengarah syarikat berpiagam Borneo Utara dan telah diutarakan di Dewan Parlimen British, dan cadangan ini adalah untuk menggabungkan negeri Melayu, negeri-negeri Selat, Sabah dan Sarawak, dan gabungan ini akan dicantumkan menjadi tanah jajahan yang besar. Jadi ini adalah idea yang pertama Lord Brassey. Idea yang seterusnya adalah idea pegawai British iaitu Sir Malcolm Macdonald, iaitu jawatan beliau adalah sebagai Governor General British di Asia Tenggara. Cadangan Sir Malcolm Macdonald dan telah dibincangkan dengan Datuk On Jaafar iaitu wakil UMNO, iaitu menggabungkan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak yang dulunya dinamakan Borneo digabungkan menjadi satu entiti tanah jajahan British yang mana mewakili politik dan ekonomi. Ini adalah bagi menyesuaikan dengan dasar dekolonisasi yang telah dibuat oleh British semasa Piagam Atlantik. Seterusnya, cadangan pegawai British yang ketiga iaitu Sir Gerald Templer, terdiri daripada pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu yang menekankan tentang penggabungan ini untuk faktor-faktor keselamatan dan pertahanan. Yang keempat, Sir Geoffroy Tory. Senang cikgu tulis di sini, Sir Geo. Geo tu kita nak ingatkan macam mata pelajaran geografi. Sir Geoffroy Tory, iaitu juga pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Jadi cadangan ini adalah bagi menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura, dan cadangan ini telah disokong oleh pejabat kolonial British. Ini adalah untuk meningkatkan ekonomi daripada gabungan entiti tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada idea penduduk tempatan, di mana yang pertama, Akbar Al-Imam telah menyeru agar penyatuan raja dan juga orang Melayu dalam pendidikan dan ekonomi supaya Raja Melayu dan juga penyatuan orang Melayu ini dapat meningkatkan pendidikan dan ekonomi serta pembangunan ekonomi di alam Melayu. Pejuang-pejuang, kita lihat kepada konsep Melayu Raya yang dibawa ataupun diperjuangkan oleh nasionalis Tanah Melayu. Antaranya, kita boleh lihat akronim di sini iaitu HADI. HADII terdiri daripada Harun Aminur Rashid, Ahmad Mustamam, Dr. Burhanuddin Helmi, Ibrahim Haji Yaakob dan akhir sekali adalah Pak Sako ataupun Ishak Haji Muhammad. Idea daripada Melayu Raya ini adalah bagi menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu dan juga Indonesia. Konsep Melayu Raya ini tidak berhasil kerana
Presiden Indonesia iaitu Presiden Soekarno telah mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tanpa melibatkan tanah Melayu. Idea yang seterusnya adalah idea daripada Datuk Mustafa Datuk Harun iaitu seorang pemimpin Sabah di mana pertemuannya dengan Tunku Abdul Rahman telah menyatakan hasrat dan minatnya untuk menggabungkan Sabah dan juga Persekutuan Tanah Melayu. Di dalam persidangan Agung UMNO 1955, Tunku Abdul Rahman telah mencadangkan supaya Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura digabungkan. Tunku Abdul Rahman juga telah memaklumkan kepada Lord Perth pada tahun 1960 bahawa beliau berminat untuk bergabung dengan Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Berikut adalah rasional idea pembentukan Malaysia terdiri daripada 4 faktor. Faktor pertama adalah faktor keselamatan, kedua keseimbangan komposisi penduduk, yang ketiga mempercepatkan kemerdekaan dan yang keempat pembangunan wilayah. Kita akan lihat satu persatu faktor ini. Bagi faktor keselamatan, terdapat ancaman komunis di Singapura yang telah menggugat keselamatan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi, Tunku Abdul Rahman menganggap Singapura sebagai pusat kegiatan komunis. Langkah penyatuan dengan Singapura dan PTM ini dapat memberi kuasa kepada kerajaan persekutuan dalam bidang keselamatan dan pertahanan bagi membendung ancaman komunis di Singapura. Bagi perkembangan di Sarawak, Sarawak berhadapan dengan ancaman komunis iaitu gerakan Clandestine Communist Organisation ataupun CCO. Dengan penyertaan Sarawak, maka kerajaan British berharap ini dapat membendung ancaman komunis di Sarawak. Bagi faktor yang kedua iaitu keseimbangan komposisi penduduk di mana keputusan untuk menerima Singapura dalam Persekutuan Tanah Melayu akan mewujudkan ketidakseimbangan komposisi penduduk antara orang Melayu dengan orang Cina. Maka perkara ini dibimbangi oleh Tunku Abdul Rahman dan juga pemimpin UMNO. Jadi, penggabungan Sarawak, Sabah dan Brunei akan menyeimbangkan komposisi antara kaum ini. Selain itu, faktor yang ketiga adalah mempercepatkan kemerdekaan. Bagi pihak British, pembentukan Malaysia ini dapat merealisasikan rancangan dekolonisasi serta mempercepatkan kemerdekaan wilayah Borneo, terutamanya Sarawak dan Sabah. Tetapi, kerajaan British perlu memastikan usaha ini mendapat sokongan penduduk Sabah dan Sarawak. Dan akhir sekali di bawah faktor pembangunan wilayah, cadangan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei akan membentuk sebuah negara. Jadi, tujuan penyertaan Sarawak, Sabah ini agar wilayah dapat bersatu dan dapat mempercepatkan pelbagai bidang pembangunan. Pembentukan Malaysia juga boleh meningkatkan taraf hidup peribumi dalam pelbagai aspek seperti infrastruktur, sosial dan ekonomi yang lebih seimbang. Jadi apa yang dapat dirumuskan di sini adalah pembentukan Malaysia dapat membasmi ancaman komunis. Selain itu dapat mempercepatkan kemerdekaan bagi Sabah, Sarawak dan Singapura. Dan untuk pembangunan wilayah, pembentukan ini akan meningkatkan taraf hidup peribumi dan akan menyebabkan infrastruktur, sosial, ekonomi yang akan menjadi lebih seimbang. Terima kasih kerana sudi bersama dengan cikgu sehingga akhir perkongsian ini. Semoga kamu mendapat manfaat dan jika kamu mendapat sedikit manfaat, silakanlah like, subscribe, komen video ini dan
kongsikan kepada rakan-rakan kamu di luar sana. Sehingga berjumpa lagi di video yang seterusnya. Salam Kaizen, Continuous Improvement.